This Muhammad conference will now be recorded. will share his topic on challenges in rolling out internet access in Sabah. Before we proceed, appreciate all to mute their microphones and also off the display for better performance. With that, I pass to you, Tanaji. Right. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good Friday morning to all. Saya boleh gunakan dua bahasa Boleh saya gunakan dua bahasa No problem. Okay, alright. Pagi ni saya diminta oleh Puan Sharifah, Knowledge Resource untuk bercakap mengenai challenges in rolling out of internet access in Sabah. I don't know how many people have been to Sabah. Sabah, land below the wind, negeri di bawah bayu, negeri yang kedua terbesar di Malaysia. Sarawak yang pertama 124,000 kilometer persegi, manakala Sabah 73,613 kilometer persegi. Populasi kami 3.9 juta, 3.9 million. We have 25 districts, 25 local authorities, 25 parliaments and 73 dons. And I believe all of you know that we are now in the festivity mood. Kita berada dalam mood pilihan raya sekarang. 21 hari bulan 7 hari itu Mahkamah memperakui pembubaran. Namun ada appeal 7 September nanti baru tahu yang terakhir. Tapi we are going to have our PRN yang ke-16 pilihan raya negeri yang ke-16. The dates will be on the 26th of September 2020. Okay. Sabah is a very colorful state. If you want to know, there are 40 main core ethnics and there are more than 200 sub-ethnics in Sabah. And Sabah, I believe, is the fourth state in Malaysia in terms of the GDP. We have 84.96 84 billion for GDP. The population of Sabah is 11.96%. So these are some of the graphics, some of the basic information that you need to know. Even though we have 3.9 million population, 2.7 are citizens, whereas 1.129 are non-citizens. Banyak yang ada yang tidak ada kertas Okay. Saya menjemput semua untuk datang ke Sabah. Sabah ni is a very beautiful state, terkenal dengan dia punya islands. We have beautiful islands. We have Mabul, we have Manukan, we have Mantanani, we have mana lagi dekat Sempurna, and we have Pulau Gum sebenarnya, also very beautiful. And then we have this the tip of Borneo. Kalau yang mana gambar saya tak ada tu, mana saya belum pergilah. Mabul saya belum pergi, Malia Basin saya belum pergi, Gunung Kinabalu saya belum panjat. Some of you already panjat. Imbak Canyon is where they have conservation. But I've been to the tip of Borneo, Kudat. This is the Simpang Menggayau. So Sabah ni bukan saja dia adalah negeri yang kedua terbesar di negara Malaysia, dia adalah juga negeri yang banyak tempat-tempat yang indah. Bahkan one of the main industry in Sabah is the tourism. Okay, so pada siapa-siapa kawan-kawan saya yang belum sampai ke Sabah, saya jemput mereka untuk datang ke Sabah dan menikmati keindahan Sabah dan juga hospitality orang-orang Sabah. Okay. Right. Okay. What we have done in MCMC, what MCMC have done for Sabah for the last more than 8 years, daripada 12 tahun, daripada 2008, we have invested almost 3 billion ringgit since 2008 in Sabah. These are all the projects that we have completed. Why do I put this?
just to give us the magnitude or to give us that satisfaction feeling is that we have done a lot for Sabah. Of course, there are more things to do, but as a organization, I think e-commerce in Sabah is very real, and these are partly because of our contribution. So we as MCMC should always feel that bahawa sumbangan kita kepada ekonomi negara, and especially kalau dekat Sabah ini sangat bermakna. Kalau you want to as MCMC, we must always have that feelings that we are contributing, and we must also let people know that we are contributing. Kita tak nak nanti orang asyik marah kita hanya bila orang panjat pokok, dia nampak MCMC, dia tak tahu bahawa MCMC sebelum budak tu panjat pokok, MCMC dah plan dah 2 menara sebelum dia panjat pokok. Jadi janganlah nanti orang ingat bahawa MCMC ni kita duduk saja, bila orang panjat pokok baru kita nak buat plan. No, sebenarnya kita dah mula lebih awal. Hanya Allah izinkan pandemik COVID datang lebih awal daripada pelaksanaan projek kita. So we have spent 3 billion ringgit total estimation in investment in Sabah. We have 107,000 ports of high-speed broadband. Kita bina menara almost 482 plus another 65. We are going to build another 547 sites menara USP. Kita dah ada industry invested in 2,000 over sites. We have 115 pusat internet, and Sabah punya e-commerce is very real. I went to Tambunan, one of very small district. Dekat situ pun orang beli Shopee, Lazada, dan orang beli barang-barang daripada China. Maknanya bila kita pergi kat situ, kita tengok inilah hasil kerja MCMC. Tanpa usaha kita bersama, kerajaan atau rakyat Malaysia mungkin tidak pernah, bukan tak pernah, mungkin tidak dapat melihat semua atau tidak dapat merasai nikmat hidup dalam dunia digital. So again, I would urge ourselves to be proud of what we have done. Of course, seperti mana yang saya katakan, banyak lagi benda yang patut kita buat. Namun apa yang kita dah buat pun kita harus give a pat on our back. Okay, ini adalah semua usaha-usaha yang telah dijalankan oleh MCMC. Dan dalam usaha MCMC ini dia ada beberapa satu ialah fix, satu ialah wireless. Kalau dalam fixed line tu ialah high speed broadband, suburban and also rural broadband. Then kita ada BBGP, and then kita ada kabel dasar laut. Kemudian on the mobile kita punya USP. Kita ada clawback, upgrading. Kita ada smart devices punya subsidi. And then kita juga ada apa yang kita panggil collective internet access center. Because ideally we should be able to give each and everyone the internet access kepada setiap penduduk atau setiap rakyat negara Malaysia. Tapi cabarannya ialah Sabah seperti yang saya katakan tadi 73,615 km persegi, bukanlah sebuah negeri yang kecil, negeri yang kedua terbesar, dan sebahagian daripadanya terlalu remote dan agak jauh untuk kita meletakkan connectivity. Jadi the second best option ialah kita buat pusat internet, di mana kalau mereka nak menggunakan internet atau to access internet, kalau mereka tak boleh, bukan saja kerana mereka tidak ada internet access, tapi juga the affordability. Kerana kalau kita berada di tempat-tempat yang pendalaman, mungkin bagi kita RM10 itu suatu benda yang tak kisah sangat. Tapi untuk sebahagian daripada penduduk yang berada jauh di pendalaman, RM10 adalah besar. Jadi untuk mereka menggunakan atau membelanjakan RM10 untuk pergi internet access hanya untuk melihat YouTube atau untuk melihat beberapa berita, dan untuk itu jika dibandingkan dengan alternatif untuk mereka gunakan RM10 untuk beli makanan, maka tentunya lah
pilihan mereka adalah kepada makanan. Okey. Nah, itulah sebabnya di Sabah kita ada 873 pusat internet seluruh Malaysia. Sabah adalah yang kedua terbesar. Pertama ialah Sarawak 130. Sabah kita ada 115 pusat internet. Okay, this is what actually MCMC have done. Maknanya siapa yang duduk dekat state ini di Sabah, we are managing this type of assets yang banyak. Kita managing more than 1 billion asset yang ada, yang kita punya. Yang menara kita punya pusat internet, dan kemudian kita akan ambil pula pusat community desa dan pusat internet desa. Semua ini nanti menjadi aset kepada MCMC dan setiap state harus menjaga aset-aset ini. Kerana ini adalah aset MCMC. Okay. Ini adalah cellular coverage MCMC. Bukan MCMC, tak ada cellular coverage. MCMC bukan operator, MCMC regulator. This is the cellular coverage in Sabah, meaning that after we have spent almost 3 billion ringgit and half of it is for infrastructure development, these are the coverage areas in Sabah. So nak tunjukkan bahawa there is a need for more towers to be put up. 2G is at 88.3%, 3G coverage is at 84.1%, and LTE coverage is at 71.7%. This is as of end of June 2020. Okay, this is cellular coverage in Sabah. This is the NFCP project mapping in Sabah and wilayah Persekutuan Labuan. As you know, macam saya tunjukkan tadi, ini adalah the current footages atau footprint yang ada, dan this one ialah pertambahan yang kita akan buat dalam masa 2 tahun ini, iaitu penambahan sebanyak 165 lagi menara. Untuk projek NFCP 1 ada 50 tapak yang telah di-award, dan kita ada projek NFCP 2 115 tapak, paling minima itu telah dalam proses penilaian tender. So we are going to add another 165 on top of our 567 towers. Just imagine the amounts of investment that MCMC have put. These are all the properties, these are all the assets yang MCMC put. So nak beritahu pada kawan-kawan, as an MCMC, we must take at least some pride that we are doing this for the peoples of Malaysia, and especially macam saya in Sabah, negeri di bawah Bayu ini, negeri saya lah sekarang. Okey, setelah saya nyatakan kecantikan Sabah, setelah saya nyatakan besarnya Sabah, setelah saya nyatakan investment yang ada di Sabah, setelah saya nyatakan apa yang akan dibuat in the next 2 years di Sabah untuk pasang menara, these are the challenges untuk kita hadapi dalam kita membina akses internet kepada Sabah. Seperti mana yang saya menyatakan tadi, Sabah keluasannya ialah 73,000 kilometer persegi. Okay, negeri yang kedua terbesar di Malaysia. Okay. Sabah ni oleh salah satu cabaran yang besar ialah topologi dia lah. Dia punya earth terrain. Kita tahu Gunung Kinabalu, kita ada banjaran Crocus. So tempat dia ni agak mencabar. Mencabar in the sense that some of the places yang saya pergi, ada satu tempat tu namanya Kampung Tero Lobo. Saya naik turun bukit, saya tak jumpa lagi kampung tu. Sampai saya maklumkan kepada yang bawa saya, Steven, are we on the right route ke? Tapi finally kita sampai ke suatu tempat yang memang jauh, dan situ ada dalam 400 penduduk. So cabaran untuk membina menara ni, MCMC kita tahu bahawa kalau tempat-tempat yang jauh ini, kita hanya untuk memberikan perkhidmatan, either we use wireless atau we use fixed. And then kalau kita use wireless atau fixed, dia punya backhaul is either through fiber atau through satellites, and of course through microwave lah. Tapi tempat-tempat di Sabah ini ada sebahagian daripadanya sangat jauh, dan berbukit bukau. Maknanya kalau kita letak satu menara itu, mungkin kita rasa di theoretical dia boleh cover 4 ke 5 kilometer. Tapi di Sabah kalau kita letak satu menara, mungkin dia hanya boleh cover 1.5 kilometer. Maknanya apa maksudnya?
maksudnya kita kena menambahkan investment kita. Dan untuk meletakkan menara ini pun dia tidak akan ada penghujungnya. Maksud saya begini kalau orang kata tempat tu dah cover, dia mungkin dah cover tahun ini. Kerana tahun akan datang akan ada lagi kampung-kampung yang dibuka dalam jauh lagi. Contohnya macam kampung yang saya rasa semua tahu dan kampung ini agak terkenal, Kampung Sabah Talam, yang yang pokoknya dipanjat oleh Viviana Mosibin, YouTuber, sampai semua orang tahu. Tempat itu sebenarnya telah pun kita liputi. Menara yang paling dekat moren kita ialah 1.2 kilometer saja daripada kawasan kampung dia. Tapi rupanya kampung dia tu dia dah masuk lagi dalam lagi. Maknanya kita dah cover tempat ini, tapi ada sebahagian daripada penduduk ini dia dapat tanah ke atau dibuka tanah baru ke dalam lagi. Jadi maksud saya ialah development won't stop, therefore the coverage issues won't stop too. Because there will always be at places where we do not cover yet. Kerana bila kita cover tempat ni, ada orang lagi yang buka pendalaman atau kawasan-kawasan yang lain yang akan juga menuntut kepada kita untuk memasang liputan. So this is one of the challenge. Sabah topology, and it's quite similar dengan kawan-kawan saya di Sarawak juga. Kerana tempat dia jauh, terrain dia jauh. Okay. Kemudian di sini juga satu lagi cabaran kita ialah unavailable, unstable electricity supply. Kerana kita kena rely banyak kepada generator set. Dan some of the generator ini dia punya cabarannya ialah minyak lah. Kadang-kadang bila terlupa isi minyak, then electricity tak ada, bila electricity tak ada, services down. So and then the cost of using generator rather than electricity is lebih 600 kali ganda. Maknanya kalau kita pakai grid, it may cost us 1 month 1,000 to 1,500. Tapi kalau kita pakai generator dengan minyaknya, it will reach up to 8,000 ringgit per month untuk just maintain the electricity supply 24/7 by 365. So that is also a challenge of the unavailability and unstable. Unstable ni because dia punya grade satu saja. And then kalau lah putus, then banyak. In fact ada sekali tu hampir separuh daripada Sabah perkhidmatan tak ada kerana ada satu grade yang putus kerana terbakar. So that is also one of the challenge dekat Sabah on the electricity supply. Okay. And then challenging road access. Dia kalau dah lah jauh, tapi masalah yang mencabarnya ialah road access. Dia kadang-kadang banyaknya adalah jalan-jalan yang berlumpur dan jalan-jalan yang tidak ada tar lagi. Kenapa ini adalah merupakan cabaran? Ialah kerana bukan saja untuk memasangnya nanti, tapi untuk maintain menara itu juga mencabar. Kerana bila tempat itu berada di kawasan yang jauh, ada kalanya bila kita nak maintain benda tu, penyelenggaraan, tiba-tiba tempat itu tanah runtuh. Jadi sampai sebulan kadang-kadang kita tak dapat. Dan oleh kerana road access tak ada, jadi terpaksa menggunakan double atau triple handling. Maknanya gunakan boat lah, gunakan barge lah, whatever. Jadi kosnya akan lebih tinggi. Okay, kosnya tinggi. Mana road access ini adalah merupakan suatu perkara yang penting dalam pembinaan menara atau dalam menyediakan infrastruktur internet. Di Sabah masih lagi banyak lagi jalan-jalan yang hari itu saya pergi Kampung Runggus Nahaba, very far away, jauh ke dalam, dan jalan dia memang agak mencabar. So maknanya saya tanyakan diri saya agaknya kalau kereta ni dia keluar sekali je mungkin kena pergi overall dia punya alignment. Okay. So oleh kerana challenging road access, unavailability of electricity supply, and then di Sabah topology, therefore dia punya cost for us to roll out internet network is high. So high roll out or implementation cost in building up di internet access punya network. Lagi satu ialah sparse with small number of population scattered. Maknanya
Kalau kita nak letak menara ni dia mesti ada radius dia. Jadi oleh kerana penduduknya ni berselerakkan, nak letakkan menara tu untuk cover semua orang is a challenge by itself. Itu satu. Satu lagi yang kita hadapi ialah dalam site acquisition, ada tanah-tanah yang kita dapati tempat ni cantik, memang logistik kedudukan dia, positioning dia cantik untuk cover semua. Tapi tanah tu pula dia ada grant tapi orang yang nama dia dah meninggal tak diberikan warisnya, tak dipindahkan haknya. Jadi kita nak pergi dapatkan itu juga merupakan suatu cabaran. Sedangkan tuntutan untuk mengadakan menara itu dia ada timeline. So mendapatkan site acquisition tu juga sukar. Bila dia nak dapat sukar and then penduduk berselerakkan untuk meletakkan suatu menara atau kedudukan menara yang boleh memuaskan hati semua penduduk is a challenge by itself. Is a challenge by itself. Kadang-kadang tempat tu kita tengok dekat dalam bila kita buat desktop study cantik sangat. Tapi bila kita pergi sana, dia punya jurangnya, dia punya tanah dia punya kedudukan dia, situ tidak ada electricity, so kita kena keep on cari. Bahkan ada kalanya untuk dapatkan tanah yang sesuai dan tanah yang ada grant, tanah yang tak ada masalah, tanah yang dekat dengan electricity is quite a challenging. Sangat challenge. But untuk NFCP1 ni ada beberapa sites yang kita dah pergi 3-4 kali dah untuk dapatkan kedudukan yang baik untuk dapat cover population. Kerana population macam saya kata scattered, and kita tahu bila kita buat menara dia ada radius dia 1.5 ke 2 km. So kalau kita anjakkan ke sini orang sana tak dapat, kita anjak ke belakang orang depan tak dapat. So ini adalah cabaran kerana ada kalanya nanti kita dituduh sengaja memindahkan menara hanya kerana kita favor satu orang atau tak favor orang lain. These are also an issues that we face. Kita nak bagi satu real case yang mana kita buat baru-baru ini 2 atau 3 tahun yang lepas, iaitu untuk buat expansion coverage dekat Long Pasir. Long Pasir ni orang kata the Switzerland of Sabah lah. Ini tempat tanah tinggi dan cantik. Kalau kawan-kawan tengok jalan daripada Kota Kinabalu ke Mendulung tu lawa lah. Tapi bila nak masuk daripada Mendulung ke Long Pasir tu walaupun dia 90 km, tapi jalan yang begini bila rainy day memang tak boleh masuk. Kerana kalau kita gunakan kenderaan kita walaupun 4 wheel, kalau kita tak pandai adjust kereta kita, dia boleh apa yang orang selalu buat kereta pusing-pusing tu, jadi dia boleh terleret dan mungkin boleh masuk dalam jurang. So these are also challenges. Namun begitu kita dah pasang 6 menara kerana in order for us to go there we need to have the line of sight. Because selalu perkara ini kadang-kadang kita kena maklumkan kepada atau kita kena berikan sedikit pendidikan atau enlightenment kepada penduduk. Ada kalanya mereka ingat bila kita pasang saja satu menara, that's it, kita dah connected to the world. Kita kena beritahu dia bahawa bila kita pasang menara ni mesti dikonekkan, dihubungkan dengan menara yang lain. Atau apa yang kita panggil dia mesti dihubungkan dengan backhaul yang lain. Jadi untuk Long Pasir ini, in order for us to go to Long Pasir, we need to pasang 6 menara untuk ada line of sight to one hop to another hop. So that nanti kita boleh sampai kepada Long Pasir. Pasal kalau kita pakai atau kita gunakan satellite, the cost will be very expensive and then the bandwidth pun tidaklah besar. Saya tak tahu sama ada kawan-kawan dengar dan faham, kerana saya di sini saya bercakap depan komputer saya lah. So saya harap kawan-kawan semua dengar, dan kalau tak faham nanti tanyalah pada Haji Asharuddin yang ada dekat situ. Okay, no permanent power supply in all sites. Jadi all sites ini kita kena pakai genset. So bayangkan berapa banyak penggunaan kos dia. Dan kemudian oleh kerana end site ni dia jauh, maka kita perlukan beberapa repeater untuk pasang. Tapi inilah
challenges kita. Dan baru-baru ini bila chairman datang, kita bawa dia ke suatu tempat yang hampir sama juga, tapi dia berdekatan sedikit dengan Kota Kinabalu, 1 jam lebih saja, iaitu ke Kulu. Kulu ini adalah tempat yang cantik, dia juga adalah tempat turis. Sini kalau siapa yang nak main white water rafting tu bolehlah. You have a very beautiful apa ni lah, tapi dia punya level sampai level 3 je lah. Taklah dangerous sangat. So di Kulu itu pun cabarannya ialah dia berbukit bukau. Bagaimana kita nak pasang 6 menara, kemudian kita nak fiberize. Tapi satu yang bagusnya ialah access road dia ada. Hanya cabarannya ialah terrain dia, kerana dia adalah tempat di tanah tinggi juga. So insya-Allah by December ni kita akan kita telah sempurnakan semua fiberization and also 6 sites di sana. Di Kitapo, di Puka, di Lokup, di Mantop, okay, di Goni Pising nama dia. Okay. So ini issues yang real yang kita hadapi semasa kita buat. Kalau tengok dekat sini daripada Kota Kinabalu, Papa, Beaufort, Sipitang tu cantik jalan dia. Tapi daripada Sipitang ke Long Pasir itu yang mencabar. And then kita tengok rumah-rumah di sekitar Long Pasir ini adalah rumah-rumah yang macam saya kata tadi scattered, dan kemudian kita tak ada bekalan elektrik yang konsisten. Jadi semua ini menyebabkan kita mempunyai kos yang banyak untuk kita pasang. Ini yang saya katakan tadi, Kulu di Tuaran, the challenges of erecting tower and installations of poles and fiber optics cable at a hilly area. Ini kita bawa chairman tu, gambar yang ketiga tu ujung sini, itu adalah satu daripada 6 menara yang dah siap, iaitu di Kampung Pukak. Dan memang tempat dia jauh. Ada satu tempat di Kitapol, dia kena ada river crossing, kalau air tinggi, high tide kita tak boleh masuk. So ini yang menyebabkan kadang-kadang kelambatan memasang menara. Dalam suatu forum saya di UMS, saya kata andai kata saya boleh zam-zam ala kazam saja dan semua boleh ada menara, tapi tak begitu kerana dia ada proses dan prosedur dia. Site acquisition pun mengambil masa 4, kadang-kadang sampai 4 ke 5 bulan untuk dapat site acquisition saja. Okay. So ini issues dan challenges di Kulu. Ini lagi satu di NFCP. Ini yang saya kata, yang saya pergi dekat Runggu Senahaba tu, punyalah tinggi jauh tempat dia. Jalan dia di memang jalan yang berbukit bukau, and then kita kena panjat and then nasiblah keluarga kita dapat ambil tanah di atas ini, dan kita kena bayar sikitlah kerana dia adalah pineapple. Kerana dia ada line of sight, dia ada sight. So ini pun mencabar, access road dia sangat mencabar. Kemudian di kampung Salung Kapit, Pitas, this is where yang saya maklumkan kampung ini adalah dekat dengan kampung Sapatalang yang Bibiona panjat tu. Sebenarnya sebelum dia panjat pun memang kita dah ada 2 tanah yang atau 2 tempat yang kita akan pasangkan dengan 4G atau NFCP. Cabaran di sini ialah tak ada land title. Bila tak ada land title, dia kena buat land application. Bila buat land application, lambat. Dan sekarang ini pun dia menjadikan lambat ialah kerana dalam nak memohon land application ni, dia ada apa yang dipanggil Land Utilisation Committee. So Land Utilisation Committee itu bila dibubarkan DUN hari itu, Land Utilisation Committee ni pun dibubarkan. Maknanya seperti mana yang saya maklumkan kepada chairman, untuk NFCP 1 ni kita akan ada kelewatan. Dah lah kelewatan kita disebabkan pandemik, kemudian kelewatan kita ialah untuk mendapatkan kebenaran tanah untuk kita memasangkan menara. Okay. Sama juga dengan kampung Ampunggoi Pitas ini, penduduknya lagi jauh satu tempat ke satu tempat. Ini masuk ke dalam hutan. Saya dan kawan-kawan mencari tempat yang paling baik untuk kita pasang. Kita dah buat kita punya study desktop study, tapi bila kita turun ke bawah, bila kita turun baru kita nampak terrain dia. Baru kita tahu ni jauh daripada electricity punya grid. So these are all the issues yang kita hadapi dalam untuk meletakkan atau to put up di internet access network dekat Sabah. Ini adalah
Saya rasa ni ada video ni. Macam mana yang kita lalui lah. Ni nasib orang ni pandai bawa lah. Kalau tak pandai bawa, dia pun dipukul air dan terus jalan lah. Okay, so saya rasa itu saja yang saya ada untuk pagi ini. Saya nak tunjukkan suatu video yang kami tunjukkan kepada chairman semasa dia datang ke sini, iaitu 20 tahun menabur bakti membina legasi komunikasi. Harapnya kawan-kawan boleh dengar dan tengoklah. Okay, we open for Q&A. Anyone nak cakap? Tak nampak ke video ni? Saya pasang video, nampak tak? Hello, Sharifah? Nampak Haji? Nampak Nampak? Ya. Okay. Yes. Tak ada suara. Tak ada suara? Tak ada suara? Tak ada suara? Nampak?
Sepanjang 19 tahun perkhidmatan bersama FCMC Pejabat Negeri Sabah, saya merasa bangga menyaksikan pembangunan pesat bidang telekomunikasi di Sabah. Seiring dengan evolusi teknologi terkini, hasil daripada berbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh FCMC dalam usaha melalui eksplorasi merapatkan jurang digital. Saya gembira dapat melihat fasiliti pusat internet dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Saya berdoa semoga FCMC terus sukses tanpa jemu bersama-sama menabur bakti membina legasi komunikasi. Saya dan rakan-rakan saya di MCM Sabah terus menabur bakti membina legasi komunikasi untuk negeri Sabah dan ke gunung sama kami dan ke pulau kami ke lurah namun Sabah boleh Pak. Right, thank you very much. Okay, Haji. Ada satu question from Shirley. Soalannya, how much it costs to build a tower now? Is it getting cheaper compared to a few years back? Kalau di Sabah ini dia punya variables dia atau components untuk tengok mahal atau tidak cost banyak bergantung kepada tempat di mana kita nak bina menara itu. So kalau in terms of dia punya cost saya rasa mungkin cost dia tidaklah maksud saya menara tu as the equipment materials tu mungkin murah lah kot. Tapi dia punya equipment on radio dia and then equipment of mobilizing di equipment ke tempat tu, that will be the cost. Maknanya dia punya cost satu ialah material tu, material yang nak bina menara tu. Satu lagi ialah di radio part of it. Kemudian satu part lagi ialah how you mobilize that. Yang the mobilization itu banyak bergantung kepada tempat dia. Tapi untuk kos menara tu sendiri saya rasa pun banyak bergantung kepada height dia. Dia ada 30, dia ada 45, dia ada 60, dia ada 76. So untuk jawapan yang spesifik tu saya rasa the best person yang kena tanya tu ialah orang yang jaga infra dan USP because they deals with all these figures basically. Macam kami di States kita tak tengok figures, kita hanya tahu menara ni kena siap, bila siap dan apa yang perlu mereka buat untuk siapkan. Okay, site acquisition itu. Tapi on the costing of the towers tu, then you need to ask the infra people because they are the one yang keluarkan tender atau USP yang keluarkan tender and they get the opportunity to open up the tender bids and also read all those But we at the States kita tak ada tu. Okay? Alright, ada apa soalan lagi kalau tak ada? Ada apa-apa soalan lagi? Okay, thank you. Okay, nampaknya tak ada soalan. Before we end, we shall send the e-survey form to all participants today. Ada soalan saya nak tanya Cik Puan, Kak Sharifah. Oh, ada. Okay. Ada, okay, alright. Ni Zairul tanya, maaf mungkin saya terlepas pandang perkara ini. Bagaimana dengan kerjasama PBT di Sabah berhubung dengan pembinaan menara di Sabah? Adakah proses dan pendekatan sama di antara tower USP dan tower komersial? Dengan PBT di Sabah ni kita pertama ialah proses dia melalui OSA di Warisan Harta Trading. Okey, setiap menara yang nak dibina sama ada komersial atau USP, dia kena mendapatkan komentar daripada 4 Fortech company, MCMC, CAM, and Bomba, and then the KKTP lah PBT. Okay,
Kemudian commercial dan USP macam tak ada beza dia daripada segi proses tu. Tapi hubungan kita dengan PBT rapat, kalau tadi tunjukkan gambar tu, ada satu gambar saya bersama dengan Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jaujan Sambangkong, dan kita berjaya menurunkan kadar fee untuk menara yang komersial daripada 14,000 kepada hanya 5,000. Itu nak tunjukkan hubungan baik kita dengan mereka. Dan kita juga ada jawatan kuasa induk infrastruktur digital. Mana semua isu-isu yang ada di sini akan dibincangkan dalam jawatan kuasa utama ni, jawatan induk infrastruktur digital. So mana dari segi kerjasama, alhamdulillah pendekatan sama. Mana tower USP dan tower komersial sama. Namun tentulah kalau tower USP tu, kalau dahulu kita tak ada jawatan kuasa induk ni, tapi bila ada jawatan kuasa induk ni, selalu kita ketengahkan ini adalah non-profit punya. Jadi dia perlu berikan banyak leeway. Jadi harga dia pun dikurangkan untuk kita, dan kemudian kelulusan pun dipercepatkan. Okey Zairul? Terima kasih Haji. Sama. Ni Zairul mana ni? Zairul Perak ke ni? Ya, saya. Masya Allah. Cabaran Sabah lagi hebat daripada Perak saya rasa. Kita belajar banyak daripada Tuan Haji Roslan berkenaan dengan tower-tower ni. Okey, alright. Terima kasih kerana sudi mendengar. Ya. Terima kasih Tuan Haji Roslan. Tahniah kami ucapkan pada Tuan Haji and team for the memang cantiklah digital connectivity di Sabah. InsyaAllah walaupun ada cabaran COVID ni pun, tapi this year is nampaknya very active lah. InsyaAllah berjaya. Okay, before we end, one more is it? Marcus. Okay. Semua ucapkan terima kasih pada Tuan Haji. Rasa macam nak pergi Sabah sekarang juga. Silakan. Sabah memang cantik. Nanti anda semua. Yes. Okay, insyaAllah kita akan dengar from Sarawak, Silap Tuan Haji Perak. untuk pilihan raya negeri. Alamak, siapa tu? Zairul. Zairul, ya. Terima kasih Zairul. Awak punya hujung minggu ni ya. Esok. Esok? Yalah. Terima kasih. Sama. Okay, for participants at Tower 1, appreciate you come over to level 3 to get your pre-packed lunch. Alamak, saya Tuan Haji, insyaAllah. Pukul 12 ya, datang collect. Tuan Haji, insyaAllah kita akan jumpa. Okay, thank you Tuan Haji. Thank you again. Thank you Sabah and all participants. See you again, insyaAllah. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.